bila rahmat Allah berikan kepada hamba dia takut melakukan dosa besar. Dia takut melakukan dosa besar dan dosa kecil. Jangan sampai di kita ni tuan-tuan, Allah beri jauhkan rahmat dia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala sibukkan seseorang di hal dunia. Itu di antara tanda-tanda Allah tak berikan rahmat pada diri seseorang, Allah sibukkan dia hal dunia. Dalam masa sebulan tak ada duduk dalam majlis ilmu, ini kita takut. Dalam masa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tak ada langsung duduk dalam majlis ilmu, maka itu merupakan jauhnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam setahun tak ada langsung duduk di dalam majlis ilmu, itu merupakan tanda-tanda dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diri kita ni kullu nafsin dha'iqatul maut, dijemput oleh malaikat maut. Sakti baki kita ada ni, sakti baki kita ada ni tuan-tuan. Saya pesan untuk diri saya, pergunakanlah sebaik mungkin dapat rasa Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia benda tak kekal. Atas dunia benda tak kekal. Dan atas dunia ni tuan-tuan, kita apa yang milik kita, kita dah ada, sentiasa nak kena duk bagi. Habis sentiasa. Tu bab hal dunia. Dapat duit, dapat 100 ni, sekejap habis. Pergi keluar, pergi Giant, pergi Tesco, dapat nak keluar dengan anak bini ni, bawa 500, bawa 400, sekejap habis. Betul tak? Dunia. Maknanya dunia ni kita nak kena bagi labu habis. Tak kira lah ada Cina ke Hindu ke, main kereta besar di kedai komen, tukar tayar, bagi kat dia duit. Tak ada duit kita dah ni dalam dompet kita ni, ni duit aku ni, dia aku. Padahal bukan hak kita, milik si acung. Naik motor tayar pacik pam tu dah. Pergi kedai. Kalau duit sampai ni, target nak beli lauk ni, target nak untuk anak-anak ni. Dalam bagi kat acung. Betul tayar motor, bukan hak milik kita. Tuan-tuan, barulah Allah Subhanahu wa taala dia berfirman dalam suratul Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar, maka untunglah bagi orang yang dijauhkan daripada api neraka. Maka Allah berfirman lagi, wa udkhilal jannah faqad faz, maka bagi orang yang dekat ke dalam syurga, faqad faz, semua beruntung. Syurga tuan-tuan, siapa tak mau syurga? Semua orang nak syurga. Maka jalan nak tempuh jalan syurga ni, jalan dia ni dalam keadaan berliku-liku, nak kena sabar banyak. Sabar kena banyak. Dulu kita tak berubah, kita tak sembahyang, kita tak pakai serban. Dulu kita pakai seluar pendek, rambut rupang terpacak, brutal. Dulu ni kita sudah berkawan dengan syaitan. Dulu zaman kita jahiliah dulu, kita dulu ni tuan-tuan dah syaitan. Bila kita berubah, dapat taufik hidayah, dapat semayang, dapat dengan ustaz-ustaz, dengan para alim ulama, maka masa time ni lah syaitan
dia kurang kacau. Dia kurang kacau tu. Tu kita nak kena lawan, nak tempuh jalan, nak tempuh surga jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni kena sabar macam. Itulah Nabi SAW masa berlakunya Isra' al-Mi'raj, dia pergi ke langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam bagi tahu dengan Muhammad, ya Muhammad, hendaklah engkau ketahui bahawa kebanyakan Nabi-Nabi yang aku lihat, dia memberi syafaat kepada umatnya. Ada yang seorang Nabi, seorang umat. Tuan-tuan, selesai pada itu Nabi balik bercerita dekat para sahabat. Ada yang Nabi, seorang umat. Ada seorang Nabi disyafaatkan umatnya. Umat banyak tuan-tuan, 2 orang je. Ada seorang Nabi disyafaatkan umatnya, 3 orang je. Maka Nabi SAW beritahu dengan para sahabat. Sahabat semua takut, sahabat semua berlelangan air mata tuan-tuan. Takut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang paling banyak umat, apa dia? Umat Nabi Muhammad SAW, 70,000 orang. 70,000 orang. Tak semua 70,000 orang akan disyafaatkan oleh Nabi SAW. Ini kita takut ni tuan-tuan. Lepas daripada tu Nabi pergi pula langit yang ke-7. Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu dengan Nabi SAW, ya Muhammad, bagi tahu kepada umat surga ni tanah yang subur buka. Tanah yang subur buka. Barang siapa yang ada mengucapkan mengucap zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, akan tumbuh sepohon kayu, sepohon pokok di surga. Ni zikir ni kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang mana tuan-tuan? Tenang, ambil naik motor, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ni 2 kali ucap, 2 pohon pokok yang tumbuh dalam surga. Ini tuan-tuan. Itu saya cakap, sebelum ni kita ni dijemput oleh malaikat, tanamkanlah bekal dan topakkanlah diri kita. Apa dia? Ni main mengaji ni, duduk dalam majlis ilmu apa semua topak. Topak mesti ada topak. Topak insan adalah hari kita topak. Berbagai-bagai topak. Yang selkomnya dengan Nexisnya, seminggu 2 kali topak, sebulan banyak kali topak. Tapi untuk diri sendiri kurang je topak. Tuan-tuan, kita topak banyak kali topak. Topak bayar registronya, kena topak, kena bayar. Dia lepas lagi macam-macam bil. Jangan sampai di kita ni, termasuk saya, mesti ada topak. Topak apa dah? Topak segi amalan, tambah. Amalan sunatnya, amalan hidup mengajinya, amalan berzikirnya, amalan selawatnya, amalan mengeratkan silaturahimnya, amalan berbagai-bagai tuan-tuan. Ini topak kita tu ni. Jangan banyak topak sangat. Topak dunia, topak sama akhirat. Laluan sama je nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan satu je nak pergi tuju dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi amalan masing-masing. Amalan masing-masing
mata kita punya kepala dan tersungkuk terlebih dahulu awal. Lemak api neraka jahanam. Allah Rabbi tuan-tuan ni. Tersulang ke bawah hingga sampai ke Qarun dan Haman. Qarun dan Haman. Haman dia apa dia? Menteri Fir'aun. Jadi golongan-golongan Qarun, Haman bilang, kau pun tersungkuk juga kau. Kankah kau dulu tidak ada seorang para rasul, para nabi? Awak anak ikut? Dengar-dengar, sami'na, tapi kami ni golongan wa aswayna, berpaling. Jangan jadi kita ni tuan-tuan ikut jejak Qarun dan Haman. Cari ada benda pagi, tengah hari, petang, siang, malam, sampai tak ada langsung untuk mengagihkan masa kita ni ke akhirat. Tuan-tuan, orang yang legal dunia, akhirat makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Orang legal akhirat, dunia akan ikut sekali. Dunia Allah bagi free. Itulah Nabi SAW dia bagi tahu dengan para sahabat ciri-ciri orang beriman ni macam mana. Sahabat tuan-tuan duduk diam. Tak berani kata apa. Padahal dia mengaji dengan Nabi SAW. Mereka belajar macam tuan-tuan lah. Mereka mengaji dengan ustaz-ustaz, para murabi. Dia pun duduk diam. Ya Rasulullah, abad kepada kami lagi sekali, ya Rasulullah. Sekali lagi siapa kat tuan-tuan tengok tak ada tak ciri-ciri kat diri kita ni? Ada tak ciri-ciri kat diri kita ni? Kalau ada, sekali lagi alhamdulillah. Yang mana yang tak ada tu kena bagi ada. Mana yang tak ada tu kena bagi ada. Mana yang dah ada kena usaha lebih baik, lebih lain lagi, bertambah baik, kena ada. Termasuk saya lah. Yang pertamanya, Nabi SAW bagi tahu hamba ni dia bersyukur di atas segala kenikmatan dan kemudahan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur di atas segala nikmat dan kemudahan. Nikmat tuan-tuan, rezeki. Allah beri kita rezeki pelbagai macam-macam rezeki. Kita balik rumah kita beli cucuk, beli mi goreng, kadang sampai keluar balik, buang tong sampah macam tu. Rezeki lebih. Kita pasing selekat sama kepada jiran sebelah rumah kita. Wa anfaqu mimma razaqnakum. Rezeki yang kita ada adalah kamu bagi sama kepada orang lain. Kongsi sama kepada orang lain. Kalau kita rezeki banyak, tuan-tuan, kongsi sama. Jangan kedekut haji wakil walaupun dah bergelar haji lah. Jangan kedekut baik. Jangan kedekut dengung sangat. Walaupun dah bergelar haji, kena kongsi sama. Duit ada, duit banyak, kongsi untuk orang lain sama. Kat dalam bank kita tu ada 2,000, 3,000, 4,000 dalam bank tuan-tuan. Beli kekal duit kita. Belum tentu lagi tuan-tuan. Ni. Kongsi untuk orang lain sama. Nikmat. Dan kemudahan Allah berikan adanya kenderaan motor, adanya kenderaan berbagai-bagai kenderaan Allah beri. Beli motor baru, kereta baru. Sampai rumah ni 2 biji kereta, 2 biji motor. Tiba-tiba jiran sebelah rumah, Assalamualaikum, mau jalan, pinjam motor boleh tak? Motor aku besar. Awal tu dah satu je lah motor dia. Satu je lah motor dia, Honda bulat lama punya. Dia nak punya motor lah. Motor dia rosak lah. Kalau 2 biji motor ni, padahal jiran sebelah. Dah mula dia gauk kepala. Ish, tak bagi dia dah. Dia mula lah.
Abang hang beli wira tu, yang wira kan. Aku tahu pula abang hang tu mau beli. Hang sayang nak bagi, punya wira kan. Bukan tak bagi. Wira aku nak guna. Berbagai-bagai alasan. Jangan tuan-tuan. Jangan macam tu. Jiran sebelah rumah kita. Kerana jiran lah, tuan-tuan, Allah berabdi. Kerana jiran, dia banyak tolong kita. Kalau tak kerana jiran, tak pula. Sebab tu kita hidup berjiran, anggap macam dah adik-beradik. Anggap dah macam adik-beradik, tapi adik-beradik jangan sampai bertumpuk betapa. Ini hanya bertumpuk sekali dua kali lima masuk. Sentuh ikut dah. Jangan sampai macam tu. Sekiranya tuan-tuan kita duk pergi kerja, tuan-tuan pergi kerja, balik tengah malam, hujan, duduk bawah jambatan, duduk bini hantar mesej, bang tak balik ke? Tak balik dah, hujan dah ni. Tengok tuan-tuan, rumah masuk perompak, bini duduk dalam rumah. Orang yang mula-mula datang, orang yang mula-mula selamatkan bini kita, rumah kita, siapa dia? Jiran lah. Adik-beradik kita yang sepupu sepepan, banglung kita, bangah kita, duduk Selangor, duduk Terengganu, duduk Kelantan, dia pemain lah. Tak main. Jiran dia tak main. Itu penting jiran. Kadang duduk jiran sombong. Ingat, baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW beritahu, nasbiru alal bala'i. Nasbiru alal bala'i. Apa dia? Sabar di atas segala bala. Sabar di atas segala bala. Bala yang menimpa, sabar. Ada hikmah sebaliknya tu. Nak pergi kerja, kereta pula rosak. Dalam perjalanan nak balik kampung, tayar pula pecah. Sabar. Ada hikmah. Mungkin sekiranya tayar hang elok sekali lagi, akan berlaku benda yang tak diingini apa dia. Mungkin hang boleh jadi kemalangan. Ada hikmah. Sabar. Berkaitan tentang wasbiru alal bala, ini tuan-tuan, dia nak kongsi lah tuan-tuan. Saya ni dulu ni adalah kenal seorang hamba Allah. Dia pergi rumah dia, barulah kenal dalam 5 bulan macam tu. Kita pemuda kita biasa, dia masuk. Hai cikgu, kita baru main. Baru bios 2 baru. Betul keluar sikit kata second. Rezeki ustaz, alhamdulillah. Lepas tu ustaz, saya ni teringin nak cari kereta kancil ni. Saya nak ambil kancil ustaz, boleh tak? Kereta kancil saya masa tu tuan TJD. Masa tu Pro 2. Keluarkan kancil. Saya ambil yang baru punya, yang last. Mata bulat. Last stop. Baru dia keluarkan FIFA. Saya cakap ke cikgu ni, kalau cikgu ambil kereta saya nak pakai kereta apa? Itulah satu-satunya kereta saya. Oh, ustaz jangan pening kepala, ustaz jangan risau. Ustaz ambil wira saya. Wira second tu. Buat doa. Sebelum saya nak ambil wira dia, saya cakap dengan dia, ambil tu ambil jugalah. Sebelum tu nak tanya dulu lah, enjin macam mana okey? Oh ustaz, enjin jangan pening kepala, jangan sakut kepala, enjin baik punya saya dah buat. Habis punya enjin ni, habis labuk punya saya ni dekat 3,000. Tak, jangan pening kepala. Kita pun ambil dah wira.
Saya cakap ada cikgu, saya nak balik kampung raya nanti ni. Apa hal nanti jadi. Kalau jadi apa hal, tak kontak saya. Tak apa, dia ambil tuan punya. Dia ambil kecil saya. Dalam perjalanan musim raya, dalam perjalanan bini saya duduk kat belakang. Oi bang oi, bau hangit semacam ni. Awak bau lain macam ni. Ini duduk belakang, kita duduk bawah. Bau hangit. Hangit apa dia? Bau hangit, bau berhenti bang. Tuan-tuan tahu RNR Sungai Buloh tu. Kalau tak bukit tu terus kan dia ada cabang. Satu, kalau nak pergi ke Puchong, ke Selangor, sampai pada tu kita pun berhenti. Berhenti tuan-tuan. Masa tu jam dalam pukul 6 lah. Pukul 6 macam tu. Berhenti. Buka bonnet tu dia berasap. Kereta berasap tuan-tuan. Bila saya kenal pada tu, ni nasbiru alal bala'i, sabar di atas bala. Main dengan bini, apa bodoh bang terjadi tu, telefon lah tuan punya kereta ni. Misalnya umpan duduk prap. Yang main tu bini ustaz sama 2 kali 5. Sama boleh umpan biasa apalah ni cikgu apalah macam ni, kata elok pakai tak elok, apalah punya orang pembohong penipu. Polisnya kata apa, pembohong kata. Lalang nak balik ni 9, dia pun cakap Nogori tu ni. Keluar bahasa Nogori, dia pun belajar kan lah. Tuan-tuan, dia cakap lagi sabar, jangan bising-bising. Ni semua dugaan daripada Allah. Dugaan juga bang, ni semua apa benda ni, kereta rosak ni kata. Oh tuan-tuan, buku-buku bini ustaz pun dan percaya pun hebat dekat aku. Dah main tu. Telefon bang, telefon tak ada sama. Tak mau gaduh-gaduh ni, dia cakap dia tak mau gaduh-gaduh. Payah tuan-tuan, kereta rosak. Tunggu je. Nak dekat, nak naik, duduk kat situ. Tunggu tara nak sejuk tu. Mainlah polis poronda. Cik, kenapa cik? Kereta rosak. Kereta rosak nak balik kampung sebenarnya tak pun cik. Tunggu dulu, bagi enjin sejuk dulu apa semua, lagi aku jalan. Payah tuan-tuan. Jalan bila dah tak maghrib, bini tu dah kereta dengan anak ngenyam. Nampak bila duduk sini bang, sampai pukul berapa duduk sini ni. Sabar, nasbiru alal bala'i. Tuan-tuan, jalan-jalan berhenti. Tak boleh laju dah. Tak boleh bawa laju-laju dah. Bira 1.5 tuan-tuan. Tak boleh bawa laju dah. Pak slow. Berhenti tak, bawa slow berhenti. Nasbiru alal bala'. Bini di belakang berhenti, tak boleh. Allah tuan-tuan. Tolak. Tahu sampai berapa? 12 tengah hari esok pun sampai. Ambil 12 tengah hari esok. Allah tuan-tuan. Berhenti. Oi tuan-tuan. Ada lagi dengan bawa anak, kena berhenti pula RNR lagi. Berjam-jam tak berhenti, nak bagi mandi, bagi apa semua. Ujian. Target duit tu kita nak habis lah bu dekat mak kita lah. Duit dengan dia mana bagi apa, buku-buku sebaliknya tuan-tuan. Duit yang kita bawa tu habis lah bu kat kita tu. Subhanallah. Nasbiru alal bala'i, sabar dan sabar. Ada dari rumah ni. Balik pula ke Kedah, balik tuan-tuan. Saya duduk tengah mengajak kuliah Tuhan Muslimat, Masjid An-Najah pada Sarai. An-Najah pada Sarai. Tengah-tengah mengajak, main telefon. Encik Faizal lagi ni, Encik Faizal. Kereta encik kena tarik. Dia 2 lagi bala. Kereta encik kena tarik, encik kena selesaikan. Tengah mengajak. Wish. Tuan-tuan, bayang tu. Sabar. Tak cakap sadaqallahu alazim. Ibu, kita berhenti sini dulu. Saya cakap itu. Sabar. Walaupun
bocil dah naik tu. Abang, lagi selesai habis, balik rumah. Balik rumah, saya cakap dengan dia, kita dah naik. Dia sebagi selesai tu. Tahu nak pergi bagi selesai, tiba-tiba dia balik rumah. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya nak ambil balik kereta saya. Oh dia, 3 kali balau. Alamak. Nak ambil kereta kalau bahasa kasarnya, ini buruk siku ni. Betul tak tuan-tuan? Orang dah bagi pun boleh ambil balik. Ni dah buruk siku dah nama ni. Saya pun malas nak jadi bertengkar. Malas jadi bergaduh dan apa semua. Termasuk dalam rumah ambil kunci, nak ambil lah. Bini tu dalam rumah. Apa lepas? Kita orang tak ada dalam. Dia riau. Nangis. Itu tak ada. Nasib baik dah rumah bapak mentua duduk kat sebelah. Pinjam kita bapak mentua. Lang daripada tu berbulan tuan. Adalah hamba Allah. Telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak jumpa Ustaz sekalian. Boleh. Kita pergi. Ustaz, tujuan yang saya ni, saya nak beri kereta ke Ustaz. Kereta apa benda tu? Saya tak nanti takut jadi pisang buah 2 kali ni. Saya pun cakap kan dia nak bagi takut jadi. Saya pernah jadi sebelum tu. Kita ambil balik ni. Tak apa, Ustaz jangan pergi tu. Apa guna saya belajar? Apa guna saya mengaji? Apa guna saya semayang? Tapi buat macam tu, itu namanya kinian, namanya zalim. Apatah lagi nak bapak Ustaz. Dia cakap macam tu kan. Kita apa tu? Tu Ustaz tengok punya kereta. Tuan-tuan, mobile phone bagi tu. Tuan-tuan saya tengok keluar. Ada hikmah. Tu dengan kereta saya. Orang pergi kat saya kereta tu. Ni saya cakap tu terang. Walaupun sebelum ni saya dah cakap, dia dah cakap dari sekali. Takut fitnah. Lari zaman fitnah. Orang lagi bila tengok Ustaz pakai kereta hebat-hebat sikit, dia kata, oi besar ni kereta. Dia punya mulut, mata. Tanya dulu. Tak salah nak bertanya. Ustaz pun lagi gemar kalau bertanya. Ustaz, mana Ustaz? Kereta besar ni Ustaz. Tak nak tanya boleh tak? Tanya, Ustaz tak marah. Tapi kereta saya tu orang bagi. Tu masa saya sampai dari tu ada. Bawa terjeling-jeling tu belakang. Tengok belakang, hati bawah. Orang bagi tu ada tu cakap, ada hikmah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi yang kita hari ni tuan-tuan minta maaf lah, kita dapat ujian yang ini. Ujian apa dia? Dengan kos sara hidup tinggi, dengan kenanya GST. Banyak tuan-tuan. Nak macam mana? Rakyat didahulukan. Alhamdulillah. Tengok. 6% Allah lebih tuan-tuan. Di dalam Islam, kita rujuk para alim ulama. Kalau kita ingin belajar yang sebenarnya 2.5%. Dengan kerana GST ni tuan-tuan, keadaan lagi teruk, lagi teruk, efek habisnya semua. Masuk kedai GST, habis bayar dia pun semua GST. Yang sekali pisang beli pisang GST. Tuan-tuan, sampai coklat pun GST. Orang buang upaya GST. Tak senang GST. Dalam Islam setahun sekali pungutan zakat. Tu dalam Islam tuan-tuan. Ini tak mau belajar ni tuan-tuan. Nasbiru alal bala'i. Sabar di atas segala bala. Dalam keadaan kita sabar, doa kepada Allah Subhanahu wa
beli pampers dengan apa semua dah GST habis dah. Allah lebih tuan. Rumah. Orang ramai kita tekan. Yang paling cukup untuk kita yang saya, ada orang bagi tahu, ada seorang pakcik, dia pergi ke kedai. Dia pergi ke kedai, beli roti. Dia tengok kat kedai tu tulis GST, dia letak balik roti. Allah lebih tuan. Bayang. Habis semua GST. Kita terima lah tuan-tuan. Kita terima je lah. Tapi sabar. Sabar dalam keadaan terima, dalam keadaan sabar. Doalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka golongan tersebut diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ni golongan ni lah yang akan mula-mula akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Pemimpin. Bukan senang nak jadi pemimpin ni tuan-tuan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila diangkat jadi khalifah, berlenahan air mata dia. Allah nak tikul amanah apa semua tuan-tuan. Bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Tak lagi kita ni dengan berbagai-bagai bala apa semua ni yang paling cukup mengejutkan. Ada Allah mai jumpa saya. Barulah saya membuka saja tampak sementara tahfiz Al-Quran saya di Taman Senangin Hilang Nama. Pelajar pun telah pun masuk. Ada Allah main nak daftar anak dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak main daftar anak saya lah. Umur berapa? Darjah tu. Saya cakap dengan dia, awak tak bagi pabih dulu. Dia pabih dulu sampai dah jenam. Oh Ustaz ni tuan-tuan. Sama anak ni bukan saya cakap, ini orang yang cakap dengan saya. Sama Ustaz, saya berhenti teruskan anak saya ni. Pasal apa pula? Yang paling cukup saya takut, yang cukup saya mengejut hari ni, saya pun marah kat ni. Pasal baik saya anak saya dah balik. Anak saya dah tua, masuk tandas. Tiba-tiba budak darjah 4. Dia cakap ke anak dia ni, minta maaf tadi saya cakap pasal potong sikit. Dia cakap ke anak dia ni, mai Isap datang aku Ustaz. Budak darjah 4 dah pandai benda ni tuan-tuan. Allah Rabbi. Dia suruh budak darjah 2 tadi, suruh Isap datang. Allah. Ni tuan-tuan, saya pesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan yang mana ada anak, jaga-jaga, pantau sama. Kadang-kadang setengah mak bapak, apa anak-anak beri, apa anak-anak beri. Apa ada tablet? Ambil. Dengan mana tablet, dia pun bawa tablet di rumah kawan, dia pun download dengan video rusak. Main tuan-tuan. Tak salah nak beri tablet, tak salah nak beri handset, beri. Tapi dalam masa yang sama kita pantau, ambil cukup masa time, lepas. Ni kadang-kadang sekolah pasti, sekolah rendah dah ada dah tablet. Darjah 3 dah ada dah handset. Dengan kerana ni tuan-tuan, jangan main pun. Di mana gelaran ada cikgu kat sini ni minta maaf lah. Cakap apa? Penekanan ilmu agama lah ni kurang Ustaz. Kurang lah ni. Tak semua cikgu, ada cikgu yang bagui-bagui. Walaupun dia mengajar bahasa Inggeris, walaupun dia mengajar geografi sekalipun, sambil-sambil dia mengajar, dia tazkirah anak-anak murid dia. Ada pun cikgu tu pun ada juga. Ini cikgu buat ni lepas tangan. Aku bahasa Inggeris je. Aku BI lah. Mana boleh campur aduk. Sabut kepala, sabut. Tu dia. Tuan-tuan, tak semua. Tak semua, setengah-setengah. Mana yang bagus. Mana yang faham. Mana yang tak faham. Bukan setakat tu saja, anak dia darjah 3 perempuan. Tuan-tuan, zaman tuan-tuan belajar dulu tak ada lagi sebut perkataan ni. Ada lagi tak zaman tuan-tuan belajar dulu? Jangan tanya abang. Ada dulu zaman kita belajar, zaman abang belajar. Ada sebut perkataan lucak-lucak ni ada? Tak
tak nak mengaji swasta pun apa. Sekolah rendah alam berair swasta pun apa. Sijil macam mana? Dia yakin pula dengan sijil. Dia tu. Tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayang, cuba kita lihat tuan-tuan, tok-tok guru yang mana buka pondok ada ke sijil? Mana ada sijil tuan-tuan? Hanya ilmu je. Yang legal antara dunia Allah bagi free. Tok-tok guru, murabi, syekh-syekh, mana ada sijil? Hanya semata-mata tuan-tuan ilmu. Itu juga syekh saya. Sijil pun ada buka pondok. Anak murid berterapu ramai lah. Hanya ilmu. Sehat walafiat. Rumah ada. Kahwin elok. Anak ada. Kereta orang bagi apa semua. Nampak tuan-tuan? Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebelum terlambat. Sebelum terlambat, sebelum kedatangan Dajjal, sebelum kiamat, entahlah. Kita ada minat. Bapak tak dapat dan dia pun didik anak aku ni kecil nama dia Hafiz. Kamu je lah wali pondok gabung semua. Zaman lah anak bagi tahu zaman keadaan sekarang cukup mencabar. Tuan-tuan, bapak inilah di antara apabila kita tak berhukumkan dengan hukum perundangan Islam. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok itu. Itu dia amal yang terkebawah daripada neraka. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda dia, tidak halal mengambil zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Maka sabdanya, jangan kamu diam sekampung dengan dia dan jangan kamu sekedudukan akan dia, kerana bahawasanya laknat Allah Ta'ala turun atasnya. Atasnya apa? Orang tadi, orang yang tak melakukan sembahyang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya laknatnya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, itu kita kena ingat. Baik. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal-awal satu yang dihitamkan pada hari kiamat muka orang yang meninggalkan sembahyang. Orang tak sembahyang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihatlah. Muka orang tak sembahyang ni, Allah Rabbi. Kita boleh tahu, boleh tengok dah. Seri dia tak ada. Walaupun dia make up tak tahu mana sekalipun. Seri dia puan. Itu tak make up, kalau tak make up tak tahu. Orang yang sembahyang walau kulit dia hitam seri, nurun cahaya dia tu ada. Apa tak lagi esok nak bertemu dengan malaikat maut, lagi-lagi cukup takut. Malaikat maut mesti nak dengar. Sebab itulah bila malaikat maut, tuan-tuan, malaikat Israel start bila kepala dia turun balik sampai kaki. Dia kumpul tarik lutut sampai ke pinggang sampai ke dada. Bagi orang-orang yang beriman, saat dia meninggal, malaikat dia akan tadak macam bentuk mangkuk. Dia akan keluar daripada sama ada hidung ataupun mulut. Maka malaikat pun akan tutup. Bila tutup, harum semerbak kasturi. So kadang-kadang kita tengok ada orang meninggal, orang beriman, tuan-tuan, dia akan keluar harum. Ketika kita mandi kat jenazah dia, bau wangi, betul tak? Ketika kafan, bau wangi. Ni tuan-tuan. Lepas tu ada hamba Allah, Ustaz ni bagi tahu. Dia pergi rumah hamba Allah ni, dia kenal dengan haji ni kancing, dengan anak dia. Dan tuan rumah ni, masa saat dia hidup, tanah sebelah rumah dia wakaf, dia buat surau. Nampak orang malaikat sama. Saat dia meninggal, dimandikan, maka orang yang mandikan jenazah itu daripada kaki, wangi. Wangi. Nampak kan? Selesai dimandikan, lepas tu masa saat dikafankan,
gapan-gapan keluar peluk banyak. Macam kita lah tempat mandi tuan-tuan, tak boleh shower ke mandi pola ke apa semua, bila kita lap masih dalam keadaan peluk kan. Mayat tu macam keadaan macam tu, dalam keadaan macam tu. Pegang-pegang tangan, pegang-pegang kaki, pegang dada semua. Allah Rabbi, masih orang kata panik lagi. Padahal meninggal mayat tu elok, mati dalam keadaan macam tu, meninggal dalam keadaan macam tu. Selesai dah jadi kafan apa semua, nak semayang masuk masjid. Ya, cukup sah, ada setengah masjid. Mayat lelaki ada, sini ada buat tu. Kalau kita pergi belah paling sini macam tu. Mayat perempuan, apa nak kata Habib Allah ke? Dia berkata apa? Betul tak? Ada seorang orang lagi. Mayat orang tua. Orang tua main dipapak oleh orang anak muda. Tiba-tiba saf semayang mayat terletak dalam keadaan terbuka. Orang tua pun dengan pakai jubah, pakai serban, duduk. Allah Rabbi tuan, bau semayang balik semula. Betul Allah pun kata, kenal tak apa tu? Tak kenal. Ni dia ni tok guru ulama yang sangat alim, tawaduk dan warok. Tuan-tuan, kena ingat, apabila hamba Allah hidup atas dunia, dia buat baik dengan orang, akhlak bagus, buat silaturahim dengan orang, jadi hamba yang soleh atas dunia, bila saat kematiannya, Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mai hantar hamba-hamba yang soleh untuk semayangkan jenazah dia. Itu kan. Lepas tu kita tengok kematian orang ni kan, disebut mati, dia metoi kena batang hidung kita. Dia tak tengok tua muda apa, sebab kita tengok benda kematian, mati dia berbagai-bagai mati kita sampai kat mana sebenarnya, tak tahu kat mana sebenarnya. Lepas tu kita tak mustahil seorang belah mana belum pindah belah mana tu. Tu bila datang Allahu Akbar, kenal tu berubah tu mana? Berubah tu. Mati dalam keadaan macam tu, subhanallah. Mati aku esok ni kat mana? Mati aku esok ni kat mana ni? Takutnya. Kita tengok seorang pelakon Harun Shalom Pakcik yang meninggal dekat mana tu? RNR apa nama? Ini tu tengah tunggu dalam kereta. Selesai saja, masuk tandas, keluar tandas, kubah. Nampak kan? Tahu kawan tu meninggal macam tu, ni mulut orang ni dah bagi tahu dia, tu dia mati dia macam tu. Tu dia. Macam dia dah tahu dah mati dia ni, bagus dah. Mati kau esok kat mana ni? Jangan. Banyak orang sangka buruk tuan, banyak orang dia sangka buruk. Tengok mati kat tandas, itu dia. Nampak tuan, macam diri dia tu, dia dah tahu dah mati esok kat mana. Tahu ni mati kita kat mana? Tak tahu tuan. Tak tahu. Dalam masjid lah. Ketika aku mengaji, ketika aku rukuk, mayang tak tahu. Tak kira tua muda, tak kena ada orang sabar.
kopiah apa semua, kau pun tak boleh pegang jawatan. Sebagai ketua, orang bernasihat sikit tak boleh. Ni ada berlaku ni. Ada berlaku. Tuan-tuan, tak kira ustaz ke, tak ustaz ke, lagi sama 2 kali 5. Tuan-tuan, sampai ada hamba Allah, Tuan Haji ni, dia kata kat saya, Ustaz, saya pesan ke Ustaz, jangan menjadi perangai seorang Ustaz ni. Macam apa lagi? Ni lah masjid tempat-tempat mula dia mengajar. Ni lah masjid tempat-tempat mula dia bertapak. Kerana dia lah saya pergi hebat hantar masjid sana, masjid sini, ambil ustaz ni bagus, ambil ustaz ni bagus. Asal dia mengajar, kuliah yang saya tak pernah miss, ikut follow. I follow. Bila makin lama, makin glamour. Makin lama, makin glamour. Dia tinggal dalam habis lah. Allah Rabbi, sampai tahu tu mana? Pesan Ustaz, jangan jadi perangai macam tu. Marah sungguh tuan-tuan tu. Yang paling duka cita ni hati saya, Ustaz. Satu hari saya pergi pasar malam, tak tahulah dia ni nampak ke tidak. Padahal muda lagi. Nak katakan mata 4 tidak. Mata 2 masih terang menerang lagi. Pergi pasar malam tiba-tiba, kita bukan nak diminta dihormati, tapi sekurang-kurangnya hang dah duduk dah puasa ni dah, kenal lama dah. Teruk Assalamualaikum, Pakcik, apa khabar? Contohlah macam saya pergi pasar malam, sempat dengan Zan. Oh, apa khabar Zan? Anak? Sekurang-kurangnya bertegur. Tak ada tegur, dia jalan cuba tak tahu. Allah Rabbi tuan-tuan. Ada juga jenis perangai Ustaz, hantar WhatsApp tak balik. Pun ada jenis perangai macam ni. Tuan-tuan, hantar mesej tak balas. Ada juga jenis perangai macam ni. Mentang-mentang dah glamour, nak menunjuk hebat. Allah Rabbi. Janganlah. Ni tuan-tuan, ada orang awam ni biasa je. Orang awam biasa je. Nak berkenalan, nak berkenalan, ada ustaz ni ada Facebook, ada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Tak balik. Nak berkenalan dengan ustaz, tak balas. Dia tengok orang tak? Dengan menunjukkan hebat, sombong. Tuan-tuan, tak semua ustaz, walaupun ada setengah ustaz, dia glamour, dia hebat, tapi dia tak sombong. Betul tak? Ada jenis ustaz macam ni. Ada semua ustaz dah makin lama glamour masuk TV, tak boleh. Tuan-tuan, dia tengok orang juga. Nak berfacebook FB, dia tengok orang juga. Allah Rabbi tuan-tuan. Maka Tuan Haji ni kata apa? Semenjak ustaz ni buat perangai macam ni ustaz, masa kasar dia meluat semua. Allah Rabbi. Saya bercakap kepada Tuan Haji, Tuan Haji, terima kasihlah. Ni kena dapatkan ilmu saya. Takut terlajak. Terima kasih lah tu. Tuan Haji macam tu dah tidak teruk saya tu. Saya jangan jadi perangai macam tu. Pada waktu tuan-tuan, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dihitamkan pada hari kiamat muka orang yang meninggalkan sembahyang. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda dia, aku lihat seorang laki-laki daripada umatku didatangkan akan dia malakul maut. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Terpuji kat itu tuan-tuan, mana baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang kurang tu kelemahan diri saya sendiri, dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, segala perasaan, di mana hebat
الرحيم اللهم حينا بإيمان وأمتنا بإيمان وحشرنا بإيمان ودخلنا جنة معا بإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sebelum itu saya nak bagi tahu tuan-tuan, dan ini saya buka Mahfizul Quran untuk tapak sementara sebelum saya nak bangunkan kompleks Mahfiz saya di Lubuk Buntah Semedang. Dan ini saya masih ambil lagi pengambilan pelajar umur 9 hingga 14 tahun. Baru buka saja, baru saja beroperasi bulan 3. Yang paling mengejutkan, ada hamba Allah, ibu dia menghantar anak dia kat tahfiz saya umur 6 tahun. Kecil lagi tuan-tuan, hantar masuk tahfiz duduk asrama. Dia cakap, dia tak apa kau kan? Tak apa Ustaz. Anak dah pun nak duduk tahfiz. Sampai mak dia kata, jom balik ikut mama. Tak mau. Syok duduk tahfiz 6 tahun